Okay. So mari kita tengok apa yang awak buat. Ini, oh shit, sorry. I present my screen. Mari kita tengok how's everyone is doing. Okay. Untuk kelas saya, untuk this topic, as you can see, kebanyakannya mendapat, semua nampak kan? 7/10. Unacceptable. Sebab soalan mudah. Dia tak boleh dapat 7/10, kena dapat 10/10. Dan ada yang kosong, kenapa kosong ni? Nanti I tengok siapa geram Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Sedangkan topik ini adalah direct. Tak boleh dapat 5/10. Tak boleh, memang tak boleh. Otherwise memang susah nak dapat E. Padahal soalan yang sebab ni adalah sangat senang berbanding dengan soalan PSPM yang betul. Kalau ada beberapa je question yang macam PSPM yang betul. Yang lain tu adalah soalan UPS. So ada beberapa orang yang dapat 10. Siapakah yang dapat 10 ini? Boleh klik ke? Apa nanti kita tengok. Alright, so mari kita tengok question dia. So, recombinant DNA technology is often used, all of the above lah. Memang kita gunakan to clone specific piece of protein. Okay, kita nak buat particular protein, and for gene therapy, basically adalah all the above lah. Semua ini adalah kepentingan genetic engineering. Okay, ini adalah kepentingan genetic engineering. Ini adalah soalan UPS C1, level 1. Then restriction enzymes that found in bacterial cells are ordinarily used untuk degrade viral DNA that enters the cell. In my lecture, I dah cakap, okay, kenapa restriction enzyme itu berada di dalam bakteria, in this case contoh E. coli. Dan E. coli ini sendiri ada mangsa dia, ada pemangsa dia, iaitu this bacteriophage. Bacteriophage ni, bila dia datang dekat bakteria, dia akan inject, okay, dalam viral ni ada DNA dia. Dia akan masuk ke dalam, will be injected ke dalam the bacterial host cell. DNA ini akan hijack the translation punya mechanisms. Dia akan menyebabkan this DNA tadi dia akan will be transcribed and translate, menghasilkan the viral DNA protein sendiri. After that dia akan replicate lah dalam ini, akan ada lagi banyak bacteriophage, and then dia akan burst from the cell. Mampuslah sel tu. Tetapi apa yang berlaku bacterial host cell ni ada restriction enzyme. Dia akan datang dekat viral DNA. Ini dia akan apa dia buat? Dia akan cut. Dah nama pun restriction enzyme, dia akan cut the viral DNA into pieces. Now this DNA akan rosak. Bila DNA rosak, maksudnya sekarang walaupun adanya infection tetapi disebabkan DNA itu dah rosak, this bacteria still can survive. Dan restriction enzyme ini yang kita bawa keluar daripada bacterial host cell, kita jadikan dia, gunakan dia sebagai restriction enzyme dalam genetic engineering ataupun dalam DNA recombinant technology. Tetapi awal-awal kejadiannya, restriction enzyme itu digunakan sebagai protection of the bacteria against the virus. Ini adalah virus. Okay, pentingnya restriction enzyme itu sebagai virus. Saya yakin soalan ini banyak salah. Clear? Faham? Faham saya. Okay. Faham sir. Ini adalah soalan yang macam PSPM. Which of the following is correct about the host cell? Dia nak awak identify yang mana yang betul. Maksudnya sekarang bila dia nak awak identify yang betul, awak kena baca satu, identify yang mana betul, yang mana salah. Disebabkan dia nak jawapan yang betul, maksudnya kalau soalan tu nak jawapan yang betul, kalau ada 4 soalan, hanya 1 saja yang betul, 3 pernyataan yang lain adalah salah. Jadi awak kena baca satu-satu. Ini yang macam PSPM. Tetapi ni level 3, tak tinggi sangat. Okay, ada level 4 yang tinggi. Ni level 3, tahap 3. So which of the following is correct about the host cell? You kena baca satu-satu. An organism that is used to receive recombinant for cloning purposes, memang kita gunakan organism able to maintain recombinant molecule following insertion. Okay. Apakah kepentingan host cell?
Kenapa? Apakah itu host cell? Dia adalah organism yang digunakan untuk receive recombinant DNA for cloning purposes. Betul. Now, tengok yang kedua. Able to maintain recombinant DNA following insertion. Betul ke insertion? Salah. Patutnya? Transformation. Transformation. Good job. So this one salah. Plasmid is an example of host cell. Plasmid ni host cell ke? Vector. Dia adalah vector. Good job. Able to receive DNA through amplification. Through amplification ke? Insertion. Through ya ke? Receive DNA. Transformation. Transformation. Okay, awak kena identify yang mana yang betul dan barulah awak jawab. Ini soalan PSPM. Macam ni bentuk dia. So maksudnya awak kena baca betul-betul itu sendiri, ambil masa seminit dua. Okay. This one yang example PSPM. What is the purpose of amplification? Kalau dia kata direct macam ni, level 1 dan 2. Ini soalan UTS. Okay. To produce multiple copies of desired gene. Next, awak tengok soalan lain. Which of these pairs is incorrectly matched? Ini juga adalah soalan PSPM. Ala-ala PSPM, cuma ni level 3. So awak kena baca dan awak kena fikir. Okay, identify level 3 dan 4. Okay, di tengah-tengah. Awak kena identify yang mana yang salah. Kalau incorrectly matched ni bahaya sebab awak kena tahu yang mana betul, yang mana salah. Target DNA fragments carry desired gene. Okay, ni betul ke tak? Target DNA fragments dia adalah carry desired gene, betul? Betul. Betul, tetapi jawapan ke? Bukan. Dia nak cari yang salah. So awak kena abaikan yang betul. Kalau dia betul, dia adalah salah. Pening kan? Inilah PSPM. This is the real things PSPM. Target DNA itu betul tetapi dia salah. Okay, so sebab jawapan dia bukan nak yang betul. Dan awak tengok tag polymerase used in amplifying DNA in polymerase chain reaction. Ni pun betul tetapi kita tak nak sebab dia salah. Plasmid is a vector which carries DNA and is isolated from bacteria. Ini pun betul tetapi kita tak nak sebab kita nak cari yang salah. So jawapannya adalah this one. Modifying enzyme that is used to cut DNA and plasmid at specific sequence. Betul ke? Modifying enzyme ni apa? DNA apa jawapannya? Modifying enzyme. Kita belajar ada satu je. Ligase. Ligase. Okay, ini adalah ligase. This one. Enzyme used to cut DNA ni enzyme apa? Restriction enzyme. Restriction enzyme. Good job. Okay. Ini adalah soalan yang PSPM. Which of these you would not expect to be a biotechnology product? Jawapannya adalah steroid hormone. Kita semua vaksin, enzim, protein ni basically biotechnology product. Memang kita melibatkan, kebanyakan yang melibatkan protein. For your level, awak hanya tahu dia adalah melibatkan protein. What is genome? Genome ini out of syllabus tapi kita ajar juga. Dia adalah complete set of chromosome of an individual. Yang ni akan belajar dalam degree. Jadi soalan juga adalah soalan UPS tapi out of syllabus. Yang ini soalan level 4. Ini soalan PSPM. Level 4. PSPM level 4. Yang ni yang highest ever. The following steps involved in gene cloning procedures, rearrange them in the correct sequence. So you kena tengok satu-satu, you kena faham. Ini soalan esei. Ini adalah soalan esei yang diobjektifkan. Inilah bentuk PSPM yang sebenar. Soalan esei tu, yang especially the start, dia akan bagi tonggal langgar. Now you kena tahu which one is first. First you have to identify. Memang this question it takes 1 to 2 minutes. Siapa yang less than 1 minute memang pandai lah, memang power. I sendiri ambil masa around 40 second untuk for me to understand this. So you kena baca satu-satu. You kena baca first, baru you identify which one is which one. First dia akan start dengan isolation, followed by adanya cleave, cut, followed by insertion and then transformation and screening. So jawapannya adalah 5, 4, 3, 1, 2. Ini adalah untuk jawapan ini. Ini PSPM level 4. You kena baca, go through first, identify the steps, tulis kat tepi 5. And then 4. And then 3, 1, 2. Baru you check, ada tak susunan yang you buat ini di tepi. Kadang-kadang dia terpisah. Make sure ni you kena check banyak kali baru you boleh dapat jawab this question. Okay?
Right? Ini adalah PSPM level 4. Ini adalah the form of question. Then the last question, okay. Which of the following is true regarding screening by using ampicillin and X-Gal? Ini adalah 10 soalan. The next, kalau ABC tadi, dalam PSPM dia akan tanya, ABC dia akan tanya 20 soalan. The next one ini adalah combined question. Combined question ini ada 10 soalan. So, 10 soalan dia akan tanya yang this one. Macam ni. Dia akan bagi pilihan 1, 2, 3. Now you identify. You decide which one yang jawapannya. So, which of the following is true regarding screening by using ampicillin? So, dia nak awak cari pernyataan yang tepat. So, awak kena baca satu-satu. Antibiotics will prevent the growth of bacteria without plasmid. Betul ke? Salah? Hello? Salah. Ha? Betul, Betul. Bacteria without plasmid. Betul lah. Sebab apa? Kenapa dia akan prevent the growth of bacteria without plasmid? Kenapa? Kalau tak ada plasmid ni tak ada apa? Apa yang dia tak ada? No MPR gene. Pandai. Dia tidak ada ampicillin ataupun dia tidak ada antibiotic resistance gene. Bila dia tak ada antibiotic resistance gene, tak ada resistant protein. Maksudnya sekarang, bila ada di soalan resistant protein, bila ada antibiotik datang, dia akan bunuh the bakteria. Tetapi disebabkan adanya resistant protein, dia akan menyebabkan this antibiotic tadi become inactive. Dia akan pecahkan dan sebagainya. So dia akan inactive the antibiotic, now the bacteria boleh hidup. Dengan syarat ada plasmid, sebab dekat plasmid itu ada AMPR gene. So this one betul. Satu betul. Cara jawabnya adalah satu betul. Awak cancel yang tak ada satu. So awak cancel yang C ni. Bacteria cell with recombinant plasmid are resistant to antibiotics and unable to hydrolyze X-Gal. Betul ke bakteria yang ada recombinant plasmid ni tak boleh hydrolyze X-Gal? Betul. Betul. Sebab dia ada non-functional laxi gene. So betul. Now awak cancel lah yang tak ada. 2, 1. Now awak tengok yang ketiga. Tiga ini yang akan menentukan betul ke salah. Bacteria cell that contain non-recombinant plasmid are resistant to antibiotic tetapi unable to hydrolyze X-Gal. Dia boleh hydrolyze ke bakteria yang ada original plasmid ni? Dia boleh ke tidak? Boleh. Boleh sebab Ada functional laxi gene. adanya functional laxi gene. Pandai. So dia boleh. So maksudnya ni salah lah. So bila ini salah, 1 and 2 only. Jawapannya B lah. Okay. This one, 10 soalan yang akan tanya dalam PSPM. Last one, state the characteristic that a plasmid must possess. Inilah soalan esei tadi kan yang sebagi, nampak? Ini soalan esei yang sebagi tadi. Make sure awak sekarang habis kelas dalam tempoh 1 jam 2, awak semak jawapan esei tadi. Tolong saya Melayu, saya tak boleh nak semak. Sebab the responsibility is on you. I pun dah prepare dia ni. Memang awak yang kena semak. Tolong semak. Tolong jangan malas. Sebab ini adalah bentuk PSPM. That's why I buat essay tu juga. But I know dia akan keluar dalam PSPM. So now kita tengok state the characteristic that a plasmid must possess. You kena baca, you kena identify. So plasmid has antibiotic resistance gene which allows selection of transformed bacterial colonies. Betul. Ada has multiple cloning site MCS to accept foreign target DNA. Pun betul. Able to replicate freely and independently in the host cell. Pun betul. Okay. All these adalah the answers and jawapannya adalah D lah, 1 and 3. 1, 2 and 3. So that's why this plasmid ni dia boleh tanya, dia juga boleh tanya apakah karakteristik of host cell, apakah karakteristik of recombinant plasmid, apakah karakteristik of vector, macam-macam lah dia boleh tanya. Okay, that's why I dah sediakan the essay question tadi sebab dia boleh di MCQ kan. Ini adalah bentuk soalan PSPM yang sebenar. Ini dia adalah bentuk soalan PSPM yang sebenar yang I know sebab kita dah di brief dan that's why I buat this question supaya awak tahu. From now on, these are the things that like let's say kalau soalan PSPM objektif, ini bentuk dia. Memang dalam tempoh 1 jam and kita tak akan cukup nak bincang. Memang tak akan bincang. So awak jangan risau lah bagi mereka. Jangan jealous dengan kat rumah. Sebab memang tak boleh bincang pun. Tak ada masa. Serius. And dia akan ada time. Okay. Nampak? Clear bentuk PSPM? Are you all clear with me? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, Boleh? Tengok this question tengok semua ni.
Tak boleh ya, kita tengok individual. Tengok question lah yang mana yang paling awak banyak salah. Macam mana nak check question? Summary. Let's see question yang paling awak banyak salah. Soalan 1 kebanyakannya banyak betul. Soalan 2, soalan yang paling banyak salah, yang banyak salah adalah mana ni kita nak cari. Kebanyakannya banyak yang betul. Ni. Which of these would you not expect to be a biotechnology product? Banyak yang salah yang dispuan lah. Dia banyak yang pilih modified enzyme. Dia adalah memang kita modify. Kadang-kadang kita nak hasilkan enzyme tu, kita ambil, kita campur DNA lain supaya dia berbeza lah. So dia akan jadi modified enzyme. Dan untuk soalan yang ni juga pun banyak salah. Restriction enzymes found in bacterial cell are ordinarily used. Maksudnya awal-awal itu ia digunakan untuk apa? Untuk degrade the viral DNA. Tengok ni, 27 orang salah. Sebab degrade the bacterial cells DNA. Tak. Kenapa dia nak degrade diri dia sendiri? Benda itu dalam diri dia sendiri. Kenapa dia nak degrade DNA dia sendiri? So salah lah. Dia nak degrade DNA orang lain. Contohnya virus yang masuk dalam diri dia baru kita nak cut. Okay? Faham Yang ni faham? Restriction enzymes, asal usul dia, faham? Faham, sir. Okay. Faham, sir. Yang lain okey? Yes. Okay. Good Okay, job. sir. Okay. Alright. Okay semua, I hope. Sekejap, saya nak